tahap teruk. Dia nampak macam bayang-bayang je lah kot, tak silap saya hari tu. Hmm. Tapi gimana masa saya dah ada tu, Kirdan lah tolong dia untuk naik kuda, pegang tangan dia supaya dia Umur berapa tu? bersedia ya. Umur berapa? Umur. Tak silap saya dekat 50 dah rasa. Buah pinggang bermasalah dan ada masalah katarak mata lah. Ha. Itu yang di Australia dia banyak mengkaji lebih kepada bidang equine therapy kita panggil. So equine Hmm. therapy ni banyaknya diorang guna untuk OKU tau, masalah macam contoh autism, masalah kanak-kanak yang ada cerebral palsy, tulang belakang problem. So saya pernah lah menjadi sukarelawan dekat Royal Polo Selangor, RSPC. Okey. Ha. So dekat Ampang kan. RPC. Aha. So dinamakan, nama dia Riding for Disabled Association, RDA lah. So saya ada dalam setahun setengah lebih kurang macam tu buat volunteering. Saya tengok memang budak-budak yang maksudnya pakai wheelchair, lepas 6 bulan program tu diorang boleh berdiri. Faham. Daripada ada yang Oh. budak yang di Rubinga sendiri, dia tak pernah, Mhm. dia dah 6 bulan buat program terapi kat hospital KPJ Ampang, Ampang Puteri kan. Mhm. Dia kata terapi untuk anak dia boleh genggam tangan. Terapi tu Allah Akbar. untuk pegang pensel. Tapi 6 bulan tak berjaya. Naik kuda 3 kali je kat Rubinga terus boleh pegang pensel. Tu asbab lah. Tapi Masya Allah sebab movement kuda tu sendiri tu adalah syifa lah. Memang dia mengurut tulang-tulang belakang kita, mungkin saraf-saraf yang tersepit ke. Masya Allah kita tak pasti benda ni kan. Tapi keajaiban lah. Banyak sebenarnya keajaiban yang berlaku. Kalau tengok YouTube, budak yang tak boleh berjalan, boleh berjalan. Even orang yang Mhm. buta, masalah buta penglihatan ataupun masalah pendengaran, bila dia naik kuda, dia improve a lot. Itu memang kita selalu dengar. Tapi di Malaysia ni, dia kalau nak buat benda tu, dia orang kena macam ada lesen lah, macam hospital lah macam tu. So kat Ha. Rubinga kita tak ada equine therapist. Kat Malaysia ni pun rasanya ada 2 orang je rasanya yang betul-betul pakar. Cuma 1 jam tu mereka charge dalam RM200 sejam. Tu yang mahal. Last kali berakhir dengan orang buat juga illegal class. Maksudnya orang Ha. tak apalah, saya nak joyride je lah, lantak lah. Tapi Alhamdulillah lah budak tu improve a lot lah. Contoh yang tadi yang kat Rubinga tu pernah yang pasangan suami isteri 8 tahun tak pernah dapat anak, tiba-tiba mengandung. Ada juga yang apa punya tak boleh nak pegang pensel 6 bulan terapi tak boleh, tiba-tiba boleh pegang. Tu 3 kali riding je budak tu. So kita tak tahu benda tu antara yalah Allah punya rahsia kan. Tapi memang dalam Al-Quran memang ada sebut wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan kami jadikan kuda, bagal dan keldai untuk kamu Mhm. tunggangi dan sebagai perhiasan, dan Allah ciptakan apa yang kamu tidak ketahui, dalam surah Az-Zukhruf ayat 8. So dekat situ kita tengok maksud dekat belakang sekali tu Allah kata dan Allah ciptakan apa yang kamu tak ketahui. Kita tak tahu, mungkin untuk tunggangan. Tadi Allah sebut kuda tu untuk tunggangan, untuk hiasan, dan yang ketiga tu kita tak tahu. Ada rahsia-rahsia yang besar yang kita tak tahu. Itu yang bila di US diorang buat kandang kuda sebelah dengan penjara untuk para banduan yang ada masalah ketagihan pembunuh orang, ketagihan merogol ke, saya tak tahu ketagihan apa, tapi maksudnya ada masalah psikologi. So diorang campakkan orang-orang banduan ni untuk mengurus kuda. So dia improve a lot dia punya disiplin, dia punya karakter, behaviour dia. So memang dekat US diorang banyak buat program-program terapi untuk pemulihan akhlak, macam tu. Diorang memang buat Hmm. kandang bukan untuk riding je. Buka kandang kuda memang khas untuk terapi ni lah. Mental problem dan juga behaviour problem, akhlak. Di Korea Selatan dia memang buka kandang khas untuk masalah ketagihan gadget, gaming Oh. especially. So Korea Selatan dia dah buat benda tu, terapi. Kalau dekat Australia dia lebih fokus kepada OKU.
So kat Malaysia ni dia macam masih lagi ada banyak perjudian, masih lagi dalam bidang riding, dia tak buka lagi ke arah terapi-terapi tu. That's why Rubinga dia nak ke arah sana. Dia Oh. macam nak Tapi lebih kata kepada kalau behaviour kata, lah. yalah kalau kata macam, yalah puan buat kajian kes yang macam tu kan, saya rasa permintaan untuk benda-benda yang macam ni, tapi yalah underground lah kan, sebab benda ni kan dia kena ada lesen juga kan. Orang akan tanya apa sertifikat yang orang nak ajar tu kan. Riding. Sebab tu macam saya Lesen. memang kena ambil sertifikat, tapi sertifikat dia pula dia memang dikawal oleh Western. Memang kita kena macam 5 tahun pengalaman bekerja di Australia semua. So macam benda tu kebanyakannya tentera lah yang senang nak dapat sertifikat tu. Untuk orang biasa memang kena keluar dalam 20,000, 30,000 ringgit untuk Tapi dari qualify segi benda tu. undang-undang Malaysia ni macam mana lah untuk yang sertifikat? Itulah macam tadi saya cakap, dia tak dekat Malaysia ni dia lebih kepada apa tau, racing, dia lebih kepada qualification tu untuk jumping, untuk ke arah sana tau, ke arah, boleh saya cakapkan ke arah perjudian lah macam tu. So dia punya western masih lagi western lah. Saya cakap kalau macam-macam mana pun orang nak buat kuda sunnah apa semua, tapi dia akan berakhir dengan pertandingan lah macam tu. Dia tak ada pembinaan jiwa, karakter lebih mendalam. Benda tu masih lagi kita orang buat underground. Tapi kita dah masuk dah TV Al-Hijrah. Macam saya dah masuk baik-baik kali dah TV Al-Hijrah. It's just that orang still lagi nampak riding, kuda mesti riding je. Orang tak nampak kuda for leadership skill, team building skill, character improvement untuk self esteem. Tak nampak lagi. That branding saya masih lagi tengah buat lah. Okay, menarik. Puan, tahniah puan. Saya rasa benda tu berpotensi untuk pergi lebih jauh lah. Sebab saya pun cari input-input yang macam tu, tapi kebanyakannya masih blur-blur lagi. Lebih kepada yalah jorai, itu orang kata fizikal saja. Orang lebih kepada panggil apa entertainment. Kan. Betul. Tengok orang jumping, wah hebat. Kita nampak macam tu, tapi dari segi ayat Al-Quran sebenarnya ada kaitan tau. Macam contoh kita tengok orang jumping kan, kita macam masya-Allah hebatnya. Tapi dari segi Al-Quran tu, apa benda yang menyebabkan kita menambah iman? Sebenarnya ada dalam Al-Quran banyak sangat, dengan hadis-hadis banyak sangat. Cuma tak ada orang nak kupas lebih mendalam. So bila kita tanya pendakwah ni dia macam tak turun padang melihat sendiri, mencuba sendiri kuda. Diorang boleh cakap kuda is sunnah. Tapi kat mana sunnahnya diorang tak ada nak selongkar. Kita boleh baca kitab. Kajian kes tu tak dapat membuktikan sunnah tadi tu macam mana kan. Dari segi praktikalnya kita just boleh cerita kuda ni bagus, tapi di mana bagusnya tu kita tak boleh nak buka. Sehinggalah bila kita buat program macam ni, program pengendali, cuma sayangnya saya kena buat online ni sebab saya banyak buat kat sekolah je. So budak-budak sekolah lah, budak-budak sekolah tahfiz, dia dapat lah ada input. Cuma saya nak lebih kongsikan kepada macam-macam orang, jenis background dari luar negeri kalau boleh. Macam Nasrul tu dia dah tahulah. Cuma macam tak fair lah orang yang dekat-dekat Rubinga je yang tahu kan. Saya kalau boleh nak pergi ke kandang lain, supaya kandang lain, stable owner lain pun boleh share input yang sama. Gitulah lebih kurang. Okay. Cik Khairuddin, nak kongsikan sikit pengalaman? Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Okay, saya Khairuddin daripada Kajang. Jadi pengalaman saya tentang kuda ni tak banyak lah. Just melawat kandang kuda, tengok orang berkuda, itu saja. So tujuan involve untuk sesi ni untuk menggali lah banyak apa hikmah di sebalik kuda ni, dan kita nak rasa lah. Bila kita rasa baru kita tahu. Kita tak rasa, kita tak tahu kan. So itu saja kot. Pernah menunggang kuda sampai tahap mana dah? Menunggang kuda sampai tahap joyride je lah.
Canter pernah ke? Tak ada. Baru lagi lah maksudnya beginner. Baru sangat. Tinggal di mana tu? Di Saya mana? tinggal di Kajang. Kajang. Okay. So still lagi Tapi beginner riding. tapi saya dapat rasakan sesuatu lah kuda ni. Apa tu Maksudnya, sesuatu tu? yelah kita tahu kuda ni pun binatang yang ada di syurga kan. Macam buah dia syurga, macam buah delima. So semua ada je punya manfaat je. Tidak dijadikan satu sia-sia kan. Lepas tu kuda ni pun sunnah Nabi. Kan? Sunnah Nabi ni maksudnya kalau kita halusi, kita dapat jumpa lah hikmah je, justifikasi dia secara lebih mendalam kan. Tak adalah orang kata okey ni sunnah. Dia just general kan, tapi orang tak dapat pembuktian. Manusia zaman sekarang dia nakkan pembuktian. Dia lebih kepada logik. Tapi dari segi cerita tadi tu saya boleh nampak lah dari segi connection dia. Yang kata kuda tu boleh faham apa orang tu bergerak kan kaki. Saya boleh nampak lah bagaimana proses tu berlaku. Okay. Setakat ni pernah hadiri mana-mana kursus tak? Tak ada. Ni je lah baru first time. Okay. Terima kasih kepada semua. Kita boleh mulakan kot. Untuk modul yang kedua ni saya akan terangkan mengenai kita panggil pembinaan kandang lah. Okay, nampak slide. Nampak? Okay. Kursus pengendali modul 2 bina kandang. Okay, kenapa kita kena bincang mengenai struktur kandang ni? Sebab kandang di Malaysia ni banyak sangat-sangat yang tak berlesen. Saya salah satu daripada stable owner Malaysia. So kita ada beratus-ratus kandang kuda yang tidak berlesen dan termasuklah saya sendiri tak berlesen. Maksudnya tak perlu pun ada lesen. Dan orang, maksudnya kalau ada orang report, veterina akan datang, dia akan saman tu, nak kata saman tak juga, dia akan tutup ataupun saman bila ada aksiden berlaku yang memang terang-terang kita salah. Tapi kalau bila dia datang, dia spot check, tengok kuda sakit sekian-sekian, dia hanya boleh rampas kuda je. Macam tu. Dia tak boleh nak buat lebih lanjut lah, kecuali pengguna tu sendiri. Contohnya ada kes rider jatuh dan rider tu mungkin anak datuk ke mana-mana, dia ada duit untuk saman, so dia saman kat kuat, dia menang, so kita bolehlah disaman. Tapi dari segi legal sebenarnya siapa-siapa saja boleh buka kandang. So benda yang paling penting sekali, modul 1 sebelum ni saya ada cerita kenapa kita kena kenal kuda. Sebab kita nak tahu kuda ni dia punya karakter dia macam mana, keperluan dia apa kan, supaya kita dapat menjaga keperluan dia. Walaupun kita hanyalah seorang rider, kita tak pernah ada kuda, kita hanya pergi ke kandang, bersepah-sepah kandang, kita datang, kita dapat tahu, oh kuda ni kita just nak sewa kuda lah contohnya. Tapi kita tengok dari segi fizikal kuda tu, kita tak tahu dia umur berapa apa semua kan, dan kita main belasah je naik dia. Rupanya kalau kita belajar yang modul 1 tu, kita boleh tahu, oh kuda ni sebenarnya umur dia dah tua, tak sesuai untuk saya yang berat 85 kilo untuk naik dia. Lagi-lagi pergi endurance ataupun pergi masuk hutan. So dan paling penting sekali kita tahu kuda tu dehydrated. Sebab kuda kan sanggup mati demi manusia. So memang banyak sangat kes kuda mati sebab rider bawa pergi hiking, naik hutan semua, tapi tak pernah alert pun yang sebenarnya kuda tu haus, kuda tu tak makan, kuda tu tak tidur, contohnya macam tu. So benda-benda yang simple as that, kita tak kenal kuda tu. Sebab kuda tu ialah mentang-mentang kuda tak boleh bercakap macam kita, so dia di abuse. Macam tu lah lebih kurang. So yang second ni ialah modul bina kandang, yang mana modul bina kandang ni tak ramai orang sentuh, tapi saya kena sentuh sebab
kita pergi ke kandang, macam-macam jenis kandang. So kita nak tahu kandang tu dia ikut SOP ke tak yang sepatutnya. Okay, so kita sekarang ikut track modul kedua, bina kandang, bina dan urus kandang dengan cermat. 2 daripada 9 lah ni. So peraturan yang pertamanya macam biasa, kita boleh kongsikan ilmu kepada orang ramai, cuma jangan cetak rompak dan mute kan jika tak mahu bercakap sebab kita tak nak ada gangguan. Tolong beri kerjasama dengan bertanya je on the spot ataupun kongsi pengalaman dan benarkan kesilapan berlaku sebab saya pun bukan orang siapa-siapa yang ada high qualification whatsoever. Cuma slide yang saya buat ni memang betul-betul saya dah bincang dengan qualified trainer lah. Okay, objektif pada kali ini ialah kita nak sedar kepentingan menyediakan kandang yang memang selamat, selesa dan bersih. Tu 3 ciri-ciri yang sepatutnya kena ada. So kita pergi riding kat mana-mana kandang pun, macam saya suka riding seluruh Malaysia, nak pergi ke pantai, Cerating ke mana-mana kan. So kita tahu, oh okay, kuda kat sini memang dijaga betul-betul. Macam tu lah, tak abuse kan. Dan yang kedua ialah kita tahu ciri-ciri utama pembinaan kandang kuda yang selamat dan selesa. Kita tahu cara nak urus kandang agar sentiasa nampak bersih. Okay, pengenalan ni ialah kandang kuda. Kandang kuda ni adalah tempat untuk kita simpan kuda dari nak protect lah daripada sinaran matahari ke, panas terik, hujan ribut kan. Dan juga adalah tempat untuk kuda tu berehat, tidur waktu siang ataupun malam. Tapi naturally kuda ni sebenarnya dia lahir-lahir dia tak perlu pun kandang. Cuma bila kita nak gunakan dia untuk riding, memang kita kena sediakan satu penempatan ni. Sebab cuaca kat Malaysia kalau hujan ataupun terlampau panas, lepas tu tak cukup air, dia boleh dehydrated. Dan sebenarnya kalau kita lepaskan, ada dia punya pros and cons dia. Okay, kenapa perlu stable box? Stable box ni ialah yang sebelah kiri tu, petak kandang yang memang untuk seekor kuda. Satu stable box, satu kuda. Ada juga yang saya alami, orang nak sewa kuda kat kandang saya. Seekor ibu bunting dia bagi. Dan kemudian dah beranak, ada anak, dia nak sewa satu kandang juga. Sebab dia tak nak bayar sewa 2 kandang. Tapi okay, untuk waktu penyusuan, bolehlah mak dengan anak hidup bersama. Tapi bila anak tu dah semakin meningkat, keperluan dia, anak tu dia nak perlukan space. Dia perlukan air dan makanan. So end up, bila dia nak juga anak tu tinggal dengan mak dia satu tempat, rupanya mak dia boleh meninggal. Memang bukan boleh meninggal, memang dah meninggal pun. Sebab rupanya mak dia menyusukan badan, lepas tu mak dia ada air, bekas air tu satu je kan untuk mak dia. Tapi rupanya anak dia pun minum juga. Makanan mak dia pun anak dia makan juga. Sebab mak dia pula mengalah je kan. So mak dia tak cukup nutrisi. Kita tak nak macam tu. Kita ada satu ekor kuda, satu stable box. Untuk kita mengawal dia punya pemakanan dia. Ikut berat badan dia. Setiap kuda berat lain-lain, makan pun cara dia lain-lain. Okay, kenapa kena ada stable box? Yang pertama memang nak lindungi daripada cuaca lah yang tak menentu. Kuda ni lebih jinak dan ikut kata bila dia duduk kat dalam kandang. Sebab kita senang nak keluarkan dia, masukkan dia. Cuba kalau kita lepas kat padang, lepas tu dah lama dah tak masuk kandang, kita nak ambil dia pun kena kejar satu ekor, kejar kan. So kalau kuda yang jinak kita boleh panggil dia datang. Tapi kalau kuda yang memang ada, memang dia tahu dah, lepas ni kalau orang yang ambil aku mesti nak riding kan ni, dia malas kan. So dia akan lari-lari lah macam tu, curi tulang. So yang kedua tu memang khas untuk nak bagi kuda tu ikut kata lah. Yang ketiga, kita nak kawal makan minum dia dan tahap kesihatan. Kadang-kadang bila lepas lama sangat ni, kuda tu luka, kita tak perasan. Kuda tu bergolek entah mana-mana, jatuh atas batu, kita tak perasan. So benda tu yang kita tak dapat nak kawal. Dan yang keempat ialah senang nak urus kuda, nak grooming dia, tak payah nak keluar cari kejar-kejar sana sini untuk grooming. Grooming ni maksudnya kita dandan bulu dia, kita bersihkan lah daripada habuk-habuk sebagainya. So ciri-ciri kandang ideal ada 3, iaitu mestilah yang pertama sekali selamat. Selamat ni sebab kita tak nak bagi kuda tu matilah ataupun cedera. Yang kedua barulah selesa dan yang ketiga bersih. So kita boleh ceritalah kandang cantik ke tak cantik ke kan, tapi itu nombor 4, 5 dan yang seterusnya. Tapi yang paling penting sekali, mana-mana kandang kuda dia mesti selamat, selesa dan bersih. Sebab itulah hak kuda tu sendiri. Okay, panduan untuk bina kandang, biasanya kuda saiz padi ataupun KKA, KB kalau kenal perkataan-perkataan tu.
So seangkatan dengan dia lah, kuda kecil lah. Maknanya biasanya kita buat minima 4x4 meter persegi. Kuda yang besar sikit macam thoroughbred, polo, kuda-kuda yang saiz dia besar. Biasanya kita akan buat minima at least dia kena ada 6 meter persegi. So satu stable box tu untuk satu kuda sahaja, macam saya cerita tadi, ada pembahagian antara kandang, mesti ada dinding yang tutup antara kuda sebelah dengan sebelah. Dan boleh dibina daripada kayu lama ataupun konkrit. Simen je terus. Batu-bata kan. Senang. Okay, ini salah satu contoh kandang yang dibina asasnya kayu kalau perasan kan. Nampak? Dia pakai kayu-kayu balak atau kayu yang lama. Mungkin tebang-tebang hutan dan dia buatlah pacak jadi tiang kayu. Tapi kalau perasan dinding antara tu dia buat konkrit. Dan dia ada besi pemisah antara kandang sebelah-sebelah tu. Ni contoh kandang yang dalam pembinaan lah. Di Rubinga lama. Rubinga Kampung Cangkat juga. Tapi yang tahun 2008. Okay, ni contoh-contoh kandang luar. Okay, yang sebelah bawah ni. Kalau perasan saya punya cursor kan gerak. Tu ialah kandang di UPM. Dia tak ada tempat padang ragut rumput. So dia buat kandang dalam ni. Lepas tu ada pintu, open sliding door je. So dia boleh meragut rumput kat luar ni. So kuda tu dia ada satu stable box dalam ni. Dan dia ada extension lagi, dia boleh keluar meragut rumput. Disebabkan kat UPM ni dia tak ada satu padang yang luas masa tu. So dia dah siap-siap dah buat extension. Sebab kuda dia mungkin dia jarang lepaskan. So dia nak bagi kuda tu less stress. Dia siap-siap dah buat tempat ragut rumput kat sini. Okay, yang ni kandang yang dia buat ada apa panggil konkrit. Lepas tu dia buat besi kan. Tiang-tiang besi. Contoh. Ini kayu. Ini kayu kan macam sliding door. Ni banyaknya kalau kayu-kayu ni style macam Mak Saleh punya lah yang buat. Ni pun ada campur kayu dengan batu, konkrit. Tapi ada tak kat sini yang kaca? Ada kan? Sebab kaca ni benda yang mudah pecah, mudah menyakitkan kuda. So benda yang paling penting sekali untuk kandang yang selamat, dia mesti jauh daripada objek-objek tajam, ancaman bahaya, bahan-bahan bakar. Macam contohnya sebab dia punya bedding dia, dalam kandang tu kita letak sawdust. Sawdust ni habuk kayu. Ataupun kadang-kadang jerami, padi tu kan. Apa lagi kadang-kadang diorang letak paper punya, yang shredding papers, kertas-kertas yang dah shred, dah ni. So benda-benda tu adalah bahan yang mudah terbakar. So kalau contoh ada orang yang merokok, puting rokok dia campak je kat situ, so boleh menyebabkan kandang terbakar. So benda tu adalah ancaman yang bahaya sebenarnya untuk kuda. Dia living things kan. Kalau ada kandang terbakar, dia senang je menebak. Sebab semua kandang ada sawdust. So kuda mudah matilah. Memang kalau terbakar je memang satu kes kemalangan yang besar lah sebenarnya kandang kuda ni. Most kat luar negara, kemalangan yang kuda mati mendadak banyak ni kebanyakan disebabkan oleh kebakaran. Lagi-lagi musim summer, winter, diorang pasang heater kan. Heater tu dia pasang, dia letak hay pula kat situ. Letak rumput-rumput, jerami, so mudah terbakar. Okay, yang kedua tadi tiada objek tajam, macam kita punya pagar especially kita tak boleh ada dawai besi yang tajam-tajam tu. Sebab kuda kalau dia terlepas, dia termasuk dalam wayar dawai tu, kawat panggil. Habis melekat-lekat, dia tergulung-gulung. Badan dia semua habis berdarah. Dia tak boleh nak fikir. Kuda ni dia macam haiwan yang hopeless tau. Macam budak umur 3 tahun tak boleh nak fikir. Dia tahu kalau takut cabut lari. So benda tu walaupun dia haiwan mangsa, haiwan yang diburu. So dia bunyi satu meletup je, satu letupan yang kuat, dia akan lari sejauh yang mungkin nak selamatkan diri. Lepas tu baru dia pandang belakang, oh tak ada apa-apa, macam tu. So memang kita akan buat kandang ni macam pagar dia tu mudah patah. Sebab kita tak nak kuda tu kepala dia patah, pecah. Kita memang saja buat kandang tu macam biar dia senang terlepas. Even nanti kita akan belajar cara nak handle kuda pun, tali tu tak boleh ikat mati. Dia kena ikat bagi kuda tu terlepas.
In case kalau dia terkejut, dia boleh lari. Macam tu lah. Okay, kalau pernah juga ada satu kes yang kuda ni, dia ikat mati dekat pokok. Pokok besar ni, cabut akar dia. So jangan main-main. Kuda ni, dia kalau dia memang nak lari, dia akan lari lah. Walaupun dia terpaksa mati. Okay, yang ketiga tadi, tiada wayar elektrik bocor. Okay, sebab macam saya cakap tadi, kuda tak boleh fikir. So ada wayar electricity yang bocor semua macam anak-anak kecil lah. Kita tak boleh bagi dia main. Dan tiada lubang-lubang pecah di lantai. Ni penting juga sebab kadang-kadang kuda ni dalam kandang dia suka berguling. Dekat luar kandang pun dia suka berguling. Jadi bila dia main kat mana-mana, dia dah tak kisah tajam ke tak tajam, asalkan dia boleh guling. Dia gesek-gesek, luka badan dia. Luka pula kuda ni, dia susah sikit nak baik. Memang dia punya masalah paling susah sekali nak jaga kuda ialah luka. Luka ni ubatnya spray tu mahal. Lepas tu kadang-kadang dia ni suka gigit bila dia gatal nak baik tu. So menyebabkan luka tu macam orang kencing manis. Asyik jadi je. Okay. Dan yang last sekali ialah permukaan lantai yang tidak licin. Sebabkan kuda ni suka berlari dan juga jalan pun tak kisah. So kita kena buat kandang tu masa pembinaan dia mestilah ada gerigi-gerigi sikit ke lantai simen dia tu tak betul-betul licin langsung. Kadang-kadang bila kuda pakai ladam, dia akan slippery. Dia jalan bunyi macam kasut tinggi kan. Tuk, 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 tuk. Bila dia duduk dekat lantai, dia lalu jalan ataupun berlari laju sikit di atas permukaan lantai simen yang betul-betul basah ke apa semua, memang dia akan jatuh. Boom. Dia jatuh biasanya, kalau jatuh, dia pandai jatuh, okey tak apa. Kalau kuda yang tua-tua, yang kadang-kadang tak pandai ni, memang kadang innalillah terus lah. Okay. Yang paling penting sekali ialah longkang. Masalah kat kandang-kandang ni, kadang-kadang dia tak fikir pun. Dia ada longkang besar macam ni kan. Kadang kuda dia tak nampak sebab mata dia ada blind spot. Saya cakap dia binocular vision, kanan dan kiri, sisi. Bila dia seronok sangat berlari, dia tak perasan. Boom, jatuh dalam tu. So anggaplah dia ni macam kanak-kanak yang memang berlari di sana sini dengan sangat riang. So dia tak tahu. Bila dia terjatuh dalam tu, bila patah kaki ke ataupun yalah, bila kaki cedera, kita memang ambil masa yang sangat lama. Memang last kali end up biasanya veteriner akan put to sleep ataupun kita kena sembelih makan lah buat kenduri. Tapi kalau contohlah, ni soalan quiz lah. Boleh buka lah mute tu kan. Kalau kuda jatuh dalam longkang yang besar macam ni, dia tersangkut. Kita contohlah kepala dia kat bawah kan, kaki dia kat atas. So, kita boleh makan tak? Macam mana kita nak sembelih dia? Kepala dia dah masuk dalam longkang ataupun dalam perigi lah contoh kan. Dia lari-lari, dia termasuk dalam perigi. So masa tu boleh tak kita makan dia? Sebab dia punya kepala, leher dia dah masuk dalam lubang. So macam mana kita nak sembelih ni? Nak makan. Dan nak tarik keluar dah tak boleh. Dah tersangkut kat situ. Tapi tak mati lagi. Pernah belajar syariah? Tak tahu. Tak tahu. Ada yang siapa-siapa nak jawab? Ni selingan lah. Pendidikan Syariah Islamiah. Tingkatan 5. Sembelihan. Fiqah sembelihan. So kalau macam contoh lembu apa semua kan, memang ada kes tau masa raya kurban, kuda ke unta, lembu terlepas kan. So bila dia terlepas masuk dalam longkang ataupun perigi, masuk dalam lubang dalam, kepala masuk dulu. So kaki dengan perut kat atas kan, terkapai-kapai. Masih lagi hidup. So kita boleh sembelih dekat mana yang ada. Maksudnya kalau perut yang timbul, so potong perut dulu. Keluarkan. Memang teknik sembelih dia sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sebagai orang Islam lah. Tapi boleh makan lah maksudnya. Halal. Okay, next. Ciri-ciri kandang selamat. So dinding pemisah yang tadi saya cerita antara kuda kiri dan kanan ataupun kejiranan mesti ada dinding pemisah yang lebih tinggi dari kepala kuda tu sendiri. Dan malah kita kena ada extension lagi. Ada pemisah tambahan dari besi atau konkrit atau kayu di bahagian hadapan kandang agar kepala kuda tu tak dapat keluar. Sebab apa? Kuda ni dia ada sifat macam kanak-kanak tau. Dia main mainan, dia berebut. Dia main apa-apa, dia ada hasad dengki sikit kan. Walaupun dia sebenarnya kawan, tapi kadang-kadang dia macam nakal sikit antara dia
Among them ada yang jenis yang jealous, dia tengok makan orang sana, padahal makanan dia tak habis lagi, dia tengok makanan orang. Macam tu. Memang ada kuda yang jenis macam tu. Dan ada pula kuda tu jenis macam, alah kesiannya orang sebelah, alah ambil lah, tak apalah aku tak nak makan. Macam tu. Ada juga macam tu. Ada yang merajuk sebab kita bagi yang ni dulu, kita tak bagi yang tu dulu. So macam-macam perangai yang saya boleh nampak kuda ni. So that's why biasa kandang dia ada dinding pemisah ni ataupun kayu extension kat depan, supaya dia tak boleh gigit antara kawan sebelahnya. Ni nampak kecederaan terkoyak. Terkoyak ni ni hari yang ketiga saya jumpa masa PKP 1. Kuda sebelah, kuda baru, kuda sebelah lagi satu, kuda lama, paling lama dekat Rubinga, tua, sangat tua. Kuda yang paling baik sekali. So kuda yang paling baik ni dia panggil apa ya? Pasif. Dia macam, nah lah tak apalah kau ambil lah makanan aku. Sebab kuda baru ni dia dah biasa makan makanan mewah daripada Penang Turf Club. Makan racing mix. So dia makan grains, makan apa barley, biji barley, oat. So dia dah biasa makanan yang mahal. Bila datang Rubinga dapat soya, rumput, dapat makanan pellet, jagung. Dia tengok macam tak cukup makan. Dia pun gaduh dengan sebelah. Padahal kuda tu kuda baik je, dua-dua ekor tu diorang kawan baik je. Cuma dia ada masalah, hasad dengki ke tak tahulah. Kan dia gaduh lah, kebetulan hari tu mood tak baik. Dia gigit kawan sebelah dia, koyak terus bibir ni. Sepatutnya kena jahit sebab koyakan dia besar. Tapi masa tu PKP 1, vet kata, oh sorry saya tak boleh nak ni, bawa saya punya team. Diorang pun takut juga, vet pun takut ada apa ni, kawasan Gombak tu kebetulan zon merah. So dia pun lambat. So hari yang ketiga tengok, okay, kita pakai skin heal. Sapu-sapu skin heal ni macam krim Ayurveda tu panggil. Orang India lah buat parti ramuan khas dari daun-daun. So kita pakai skin heal tu, mahal tu. Pergi kat kedai vet memang biasa ada lah, nama dia skin heal. So saya spray setiap hari, letak Dettol, spray benda tu, skin heal. Alhamdulillah dalam masa 9 hari dah tutup lah, tak payah jahit. Dah cantik lah dia punya tu. Okay, yang ni penghadang Rubinga baru. Dia pakai penghadang depan dia besi. Ni perasan. So nampak kuda, dinding tinggi daripada kepala dia, dan dia ada penghadang extension kat depan. So ni masa makan. So semua teratur makan, tunduk. Okay, yang paling penting sekali tadi saya cakap, kandang boleh ada risiko kebakaran. So memang kena ada fire extinguisher lah. Paling selamat lah, ideal. Dan sebenarnya fire extinguisher ni mahal tu satu, yang murah pun ada, tapi dia ada expired date. So dia kena selalu belilah. Okay, punca kecederaan kuda, ni statistik Sebab tu kita penting kita belajar modul 2 ni, sebab Joseph Odier, The Blood Horse, buku dia, 1966, dia kata statistik dia ialah paling tertinggi sekali kecederaan kuda berlaku ni disebabkan oleh reka bentuk yang tak betul. So sebelum buka kandang ataupun sebelum beli kuda, yang paling penting sekali ialah kena fikir macam mana kita nak buat kandang. Sebab kalau kita beli kuda dulu baru nak buat kandang, memang confirm kuda tu sakit ke, tak boleh pakai ke, macam-macam lah hal. Sebab berlaku kecederaan. So kita nak elakkan kecederaan tu, ialah kita kena fikir dulu betul-betul strategi macam mana nak buat plan kandang kuda. Ataupun contoh kita beli kuda, kita nak sewakan kuda kat kandang mana-mana, kita kena survey dulu kandang dia. Ada tak? Cukup tak kelengkapan? Selamat tak kandang dia? Tengok kandang dia pakai dawai elektrik, dawai besi kawat tu. Lepas tu dia buat elektrik pula, ada renjatan elektrik. Kan, tak nak bagi orang curi kuda contohnya. So benda tu tak ikut SOP lah sebenarnya. Okay, yang kedua tadi selamat, lepas tu kedua selesa. So kadang-kadang kandang yang selesa ni mestilah pengaliran udara dan air dia baik dan bersih. Cahaya boleh masuk supaya tak kepam, tak busuk. Dan kita kena buka kandang tu mestilah macam tempat istirahat kuda tu tak terdedah direct dengan matahari langsung. Maksudnya bila matahari terbit dan terbenam tu tak menghadap direct dekat kandang. So tak adalah kuda tu panas sangat, terkena matahari direct kan. At least ada shading lah, pokok-pokok ke. Dan kalau boleh ada lampu-lampu yang cukup untuk kuda waktu malam macam tu. Dan sistem pengaliran longkang yang bagus, kalau tak akan banjir dan menyebabkan infection lah kaki-kaki kuda ni bila kandang basah, berlopak kan, becak. Lepas tu dalam setiap
stable box, kita ada letak bedding. Bedding ni tempat tidur kuda lah. Dia mesti ada habuk kayu. Tu bukan makanan dia tau. Tu habuk kayu untuk dia guling-guling, tidur macam tu. So, habuk kayu ni kat sini ada 3 jenis kalau perasan kan. Yang paling halus, yang tebal, tinggi, macam tu kan. Nipis tapi dia tebal, dia besar permukaan dia. So, kita panggil ketaman ataupun kita panggil apa ya? Kita strike kayu kan, habuk kayu tu kita blend dia tu. Janganlah terlampau halus sangat. Sebab kalau halus sangat habuk kayu tu, tempat tidur dia, dia akan boleh jadi berdebu. So bila kuda tu macam berguling, berdebu naik, kena kat badan dia, gatal-gatal, masuk dalam hidung dia. So dia jadi sesak nafas. So benda ni memang selalu berlaku dekat kadang-kadang yang memang nak pakai bedding murah lah. Macam kita orang pun, yes, kita pakai bedding. Satu lori tu RM360, RM350, satu lori besar. Cuma kayu dia tu halus sangat. Macam berdebu. Kita nak angkat pun kita kena pakai mask. Kalau tak pakai mask memang sakit mata, berdebu, batuk, esoknya demam. Gitu. Dan habuk kayu tu yang bestnya kalau yang jenis kasar sikit. Yang ni. Macam ni. Ni kasar flakes kan. Kita nak debu halus sangat. Dan bila kita susun tu mestilah tebal dia 8 hingga 12 inci ke atas. Maksudnya macam tilam lah. 8 hingga 12 inci ke atas. Kita kena selalu gemburkan sebab nanti kuda tu kencing, dia akan melekat-melekat. So kita kena gemburkan supaya dia kering, dia gebu, gitulah. So ni contoh pengudaraan yang bagus dan pencahayaan yang bagus. Dia ada ni kan, matahari boleh masuk. Okay. Ciri-ciri kandang yang selesa biasanya paling penting sekali, dia mesti ada bekas air dan makan yang asing. Ada orang kan dia air sama, makanan pun sama. Tak boleh macam tu. Sebab kuda ni dia perlu minum air lebih kurang 20 liter sehari. Minimum 20 hingga 80 liter sehari. So memang kena selalu ada air, tak boleh tak ada. Dan bekas makanan pun kena yang betul-betul proper, yang bersih, jauh daripada kulat. Kadang-kadang kita recycle, letak makanan hari-hari tapi tak pernah basuh bekas makanan dia, akhirnya ada kulat, bakteria, kuda sakit. Okay, dan kalau boleh lah kandang yang selesanya, sebenarnya yang paling ideal sekali ialah satu ekor kuda tu ada 1 ekar tanah untuk dia berlari. Tapi okey je kalau kita ada 10 ekor kuda, lebih kurang dalam 1,5 ekar tanah. Tu minimum lah, 1,5 ekar tanah. Which is mudah untuk kuda tu berkawan, berlari, berguling. Dia memang suka berguling. Tak pernah tengok kuda guling kan? Tengok YouTube. Macam mana kuda berguling. So, scene tu sangat indah. So, saya suka bawa budak-budak sekolah datang kandang, melawat. Tengok kita lepaskan kuda pagi-pagi. So, tengok kuda berlari. Ramai-ramai berkumpulan. Lepas tu dia berguling. Dia lari-lari. Kadang lompat pagar. So, kita nampak, oh, okay, cantik kuda. Tapi kuda kan, dia lari-lari macam mana pun, kita berdiri je. Dia tahu nak stop kat mana. Dia tak akan langgar kita. Sebab dia tahu kita ni manusia kan. Saya cerita modul 1, kita ni khalifah. So dia memang sangat-sangat hormat. Dan dia takut sebenarnya dengan kita. Sebab dia tahu kita ni haiwan. Kita bukan haiwan. Kita ni pemburu. Biasanya haiwan pemburu ni mata dia 2 kat depan. Haiwan yang diburu macam lembu, kambing, rusa, mata dia di sebelah binocular vision, sebelah sisi. So kuda pandang manusia ni, walaupun budak tu umur 3 tahun, 4 tahun, dia pandang sebagai khalifah juga. So budak 4 tahun pergi tarik tali kuda tu, tak payah nak tarik kuat-kuat. Dia hanya guna kebijaksanaan, leadership skill. So macam sebelum ni saya pernah buat, anak saya umur 2 tahun, saya saja suruh tarik kuda polo, kuda Argentina polo. Dia kecil sikit lah, dia tak kecil daripada thoroughbred. Tapi taklah kecil kuda padi, dia besar lah juga. Anak saya lelaki cuba tarik, kuda tu ikut je pergi mana. Tak payah nak tarik kuat-kuat. Anak saya berhenti, dia berhenti. Anak saya ke kanan, ke kanan. So maknanya dia lead by example, lead by dia following the leader lah, the right leader. Sebab budak umur 2 tahun, 3 tahun ni confidence level dia tinggi. Orang yang kadang-kadang umur 30 tahun ni tarik-tarik kuda, kuda makan rumput, tak respect pun.
Sebab apa? Rupanya dalam minda orang yang tarik kuda tu, dia dah takut. So kuda kata, buat apa saya nak ikut pemimpin yang takut dengan saya? Buat apa saya nak ikut? Macam tu lah. So faham kenapa kuda ni memang sangat relate dengan muhasabah diri kita. Kita takut sangat kat kuda, padahal kita sebenarnya pemimpin kuda tu. Gitulah. Kurang. So yang paling penting ialah dalam satu kandang tu dia ada padang ragut rumput dan barang keperluan yang dekat dengan kandang, supaya kuda ni boleh keluar masuk dengan senang. Okay, dan yang ketiga sekali ialah kandang tu mesti bersih. So bersih ni maksudnya tak bau busuk, lalat tak banyak sangat. Habuk kayu kerap dibersihkan pagi dan petang. Maksudnya kita tengok tahi turun je, kita terus cedok, buang. Kita kena sentiasa pastikan bersih. Cuma kalau yang kencing, yang maksudnya habuk kayu yang terlampau basah apa semua tu, mungkin sehari sekali, boleh lah. Tapi biasanya kita akan tengok tahi boleh dah jatuh je, dia berak je, kita terus bersihkan lah. Kalau boleh 2 shift lah, pagi dan petang. Dan tahi-tahi kuda ni kita panggil tinja. Tinja kuda ni boleh dibuat baja, tapi tak boleh terus direct letak kat pokok, memang matilah sebab dia panas sikit. Cuma bestnya tahi kuda ni dia tak perlu taruh enzim, sebab dia dah banyak protein dalam tu. Dia memang keluar dia warna hijau, memang macam rumput betul, rumput asli. So sebab dia tak macam lembu ni bau busuk sangat tahi dia. Kalau tahi kuda biasanya lalat pun tak datang sangat. Lalat ni datang banyak ke kandang ni sebab dia nak makan makanan kuda ataupun luka-luka kuda. Biasanya yang duduk dekat tahi-tahi kuda ni agas, yang binatang kecil-kecil yang duduk kat buah tu kan. So tahi kuda ni kita panggil tinja. Tinja ni kita akan ambil cedok, kita akan masuk dalam guni yang beg-beg makanan dia tu, kita masuk dalam guni, kita bungkus, kita bawa pergi ke tempat pelupusan tinja. Tempat dia mestilah jangan dekat dalam kandang, sebab dia akan mengundang bakteria kepada stor-stor makanan, habuk kayu dan sebagainya. Dia mesti jauh sikit, separate lah daripada kandang kuda, tapi taklah jauh sangat supaya senang kita nak ulang-alik bawa lah. Okay, bila kita letak kat pelupusan tinja tu, kita letak dalam masa sebulan biasanya, tahi kuda tu dah dikompos lah, dah boleh digunakan, tak perlu taruh enzim apa-apa bakteria. Dekat Mardi diorang guna kita ada Rubinga Mites dekat Serdang. So apa yang diorang buat ialah tahi kuda ni Mardi ambil, kita hantar kepada Mardi gaulkan dengan dekat kawasan Maips tu ada daun-daun kering yang gugur dekat jalan raya tu, diorang kutip, diorang campur dengan tahi kuda dan diorang jual sebagai baja. Memang diorang buat projek kompos tahi kuda ni memang lagi bagus lah berbanding dengan kambing dan lembu, sebab dia amonia dia lagi tinggi kot, lagi bau busuk sangat dan perlukan enzim lah untuk kompos. Dan yang paling penting sekali ialah kandang yang bersih ni mesti dia jaga bab kebersihan lah. Contohnya kuda bila dia ada kurap, asing, jangan campur-campur barang sikat yang sama. Sebab contohnya macam kita lah, kalau seorang ada kutu, kita asing lah. Yang kutu ni kita kena mandi shampoo kutu kan. Macam tu lah juga bila kuda, kita tahu kuda ni ada penyakit kulit, so kita janganlah campur dengan kuda lain, sebab nanti merebak satu kandang, so lagi susah nak jaga. So apa yang kita boleh buat ialah semua sikat-sikat kuda ni kita akan disinfect ataupun rendam sikit dengan Dettol campur air, kita cuci ataupun disinfect lah kita panggil. Dan mana-mana kuda yang memang ada kurap, kita memang asingkan. Dia punya bekas makanan dia asing, dia punya alat grooming dia asing, dan kandang dia pun janganlah kejap-kejap tukar bagi campur-campur kan, tak boleh. Sekejap. Okay, ni contoh gambar kandang yang bersih. Ada kuda di tengah malam, vision dia, dan juga kandang. Kalau perasan dia punya habuk kayu dia jenis yang sangat berbeza. Ada habuk kayu yang saya tunjuk ni macam tebal sikit ni. Ni saya pakai yang mahal. Masa PKP 1 kilang perabot tutup. So kita tak ada bekalan habuk kayu. So apa saya buat ialah saya terpaksa beli wood shavings. Saya tak pakai sodas, saya pakai wood shavings yang kita import daripada Kedah. So wood shavings ni
wood shavings ni mahal lah. Satu bag tu RM35, RM36. Mahal lah. Dia punya flakes dia tu, habuk kayu dia tu tebal. Dia bukan habuk. Dia kayu getah yang dia blend, dia shredding. Dia jadikan macam kepingan kertas tapi tebal sikit. Tapi memang kayu lah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ni kenapa bedding tu kena tebal supaya waktu malam-malam diorang nak berguling, dia tak adalah luka. Terutama bila contohlah keadaan simen ni kan. Okay, contoh dalam simen ni tiba-tiba ada simen yang pecah, ada permukaan tajam. So bila malam-malam kuda tu dia berguling, terkena je simen ni, dia akan luka badan dia. Bila luka je, memang akan menyebabkan lambat baik lah. Masalah lambat baik. Lepas tu kita nak letak pelana atas ni pun tak boleh sebab luka. Kita nak naik pun nanti dia akan, bila kuda ni dia ada luka kat badan dia, lepas tu kita paksa ikat pelana, lepas tu kita letak-letak kan. Lepas tu bila kita naik dia kan, kita bergesek dekat badan dia. So luka tu menyebabkan dia tak selesa dan kadang-kadang menyebabkan kuda tu jadi agresif. Dia akan cuba nak tendang, cuba nak buang orang. Tu yang kita nak kena faham kenapa kuda bertindak agresif. Dia bukan kuda nakal, kadang-kadang ada sebab dia. Ni budak tahfiz yang buat kerja dekat kandang kuda. Maaf kan, nak tanya biasanya kuda ni dia ada susah nak jaga, maksudnya dia ada certain penyakit yang dia sensitif ke? Contoh? Macam lembu, dia ada apa? HFMD. Kuku. Yes. Okay. Penyakit tu saya modul 1. Tadi yang tanya tadi siapa? Falik Saya Falik. Okay. Kan modul 1 saya cakap kuda ni dia bukan haiwan ruminan. So yang pertamanya dia punya penyakit dia berbeza. Penyakit dia sangat berbeza. Tapi penyakit yang macam kulit macam kurap-kurap tu apa semua, ada yang common lah lebih kurang. Cuma macam HFMD dia tak ada sebab dia punya kuku dia tak sama dengan lembu atau kambing. Dia tak ada macam tu. Tapi kuda memang dia ada penyakit berjangkit yang macam contoh baru ni masa kita tengah kecoh pasal COVID-19, kuda pun kecoh juga pasal horse sickness, African horse sickness nama dia. So penyakit tu datang daripada Afrika. Diorang import zebra ni betul-betul masa PKP 1. Sebelum lockdown tu diorang import berapa ratus ekor zebra dari Afrika bawa ke Thailand. Dan salah satu, maknanya dalam berapa ratus ekor tu ada yang terkena wabak African sickness horse. So kuda right away mati. Masa tu zebra banyak mati, beratus-ratus ekor. So bila saya baca balik kan, tiba-tiba kita dapat notis semua kandang kuda tak boleh, maknanya kena lockdown juga. Tak boleh jual beli kuda dari luar negara. Maksudnya daripada Singapura nak masukkan kuda ke sini ataupun beli kuda dari Thailand masuk ke Malaysia diharamkan. So kuda pun lockdown masa tu. So kita dapat notis lah sebab African horse ni, sickness horse ni boleh menyebabkan kuda terus kena sawan dan mati dalam masa berapa jam. Sangat cepat lah, dalam masa paling lewat pun 2 hari macam tu. So tu adalah sejenis wabak lah. Dia macam coronavirus jugalah, penyakit pernafasan, tiba-tiba sawan, lepas tu mati. Next ada juga penyakit apa panggil, banyaklah lagi yang kena kuarantin. Penyakit kulit tu biasa-biasalah. Yang penyakit apa lagi kita yang berjangkit, macam cacing kadang-kadang berjangkit juga. Contoh dia bergesek-gesek, dia punya tahi tu ada cacing kan, punggung dia gatal, dia gesek-gesek kat besi ni, lepas tu kuda lain pun gesek-gesek kat besi tu, terkena pula cacing. So macam manusia jugalah sebenarnya, dia ada penyakit-penyakit certain yang berjangkit. Tapi antara manusia dan kuda susah nak berjangkit. Contohnya kita sesama demam, kuda dia punya penyakit coronavirus dia lain. Contoh COVID-19 nak jangkit ke kuda, tu tak ada lagi kajian. Tapi memang sebenarnya dia susah nak berjangkit lah. Sebab kuda penyakit dia lain. Dia punya T-cells dia, dia punya biological, dia punya penyakit dia tu lain daripada manusia lah. Tapi HFMD memang setakat yang saya tahu memang kuda susah nak dapat.
Dia tak macam lembu, kambing, rusa. Okay, menarik soalan tu. Dan sebenarnya untuk kandang yang selesa, dia mesti ada 1-2 kandang macam stable box ni khas untuk kuda-kuda yang sakit ataupun kuda-kuda yang dalam kuarantin. So kuda-kuda yang sakit, macam contohnya kuda tu dia demam dan penyakit yang macam vet pun tak tahu penyakit apa lagi dalam kajian, contoh tengah nak ambil darah kan, sampel darah. So dia ada sick bay lah, macam tu, dia asing daripada kuda lain. Ada satu nama penyakit yang bahaya juga yang boleh menyebabkan kematian. Dia panggil Stangles. Apa tak? Nanti saya akan sharekan. So penyakit tu antara yang menakutkan jugalah sebab dia boleh berjangkit macam SARS, macam coronavirus juga. So kuda biasanya akan diasingkan dan kuarantin jauh-jauh. Dia tak boleh macam kita tak boleh berjangkit dengan kuda tu, tapi kita boleh jadi carrier. Contoh kita pergi melawat, gosok-gosok kuda yang sakit ni, atau kita pergi ke kuda lain tu boleh terus immediately sakit dan mati. Tapi manusia tak ada apa-apa. So tu yang biasanya berlaku lah. That's why bila ada kuda yang sakit, biasanya masalah-masalah penyakit berjangkit ni untuk kandang yang kuda banyak, dan juga dia buat pertandingan racing, dia buat pertandingan jumping, dia bawa kuda-kuda racing lah biasanya. Turf club ni kan, dia orang bawa kuda dari luar negara, daripada seluruh negeri datang ke satu tempat. So dia bawa macam-macam penyakit, so dia jadi wabak lah kat situ. That's why ada racing club ni, biasanya dia orang akan buat stable tu, dinding dia terus naik sampai ke atas. Dia tak ada communication, kuda sebelah dengan sebelah tak boleh berkawan. Satu, sebab tak nak bagi penyakit berjangkit. Yang kedua, dia tak nak kuda tu berkawan. So masa racing nanti tak adalah dia berborak-borak. Sebab dia dah kenal, ni yang aku borak semalam ni. Macam tu lah. Lebih kurang kelakar yang kuda ni. Tapi memang berlaku. Maksudnya kuda bila dia dah berkenal kawan dia. So contoh, dia tengah berlari, tiba-tiba, kau pun dah dapat nombor 2. Macam tu lah. Kurang. So dia tak nak bagi kuda tu ada distraction. Nanti masa racing tak kenal siapa-siapa, asalkan menang nombor 1. Macam tu. Okay, kita teruskan Kandang selesa dan bersih ni penting sebab kita nak kurangkan stres kepada kuda. Kuda ni hidup dia liar. So bila kita masuk dalam kandang, dia stres sebenarnya. So kita tak nak bagi dia stres, kita kena sediakan kandang yang memang selesa dan bersih. Dan kita kena pastikan kurang pergaduhan antara kuda dan kecederaan. Macam tadi yang kita tak nak ada kes-kes gigit sampai terkoyak semua kan. Dan cegah parasit dan ataupun bakteria berbahaya, terutama daripada bedding yang tadi, habuk-habuk kayu tu. Lantai bila selalu basah, kena air kencing, kita tak tukar. So menyebabkan bakteria berbahaya sampai boleh menyebabkan kuda tu punya luka infection lah kalau terkena air kencing dia balik kan. Dan kita nak kawal dari penyakit-penyakit berjangkit, elak infection antara kepada luka-luka kuda tadi. Dan dalam masa yang sama sebenarnya mengurangkan kos perubatan dan kerja-kerja pengurusan kandang. Bila kandang bersih, kuda kurang sakit, beban pun untuk kita jaga kuda pun kurang. So, contoh yang macam baru ni, saya PKP1, suami saya kerja, saya tak ada pergi kandang selalu. So saya lepaskan dekat staff hantar gambar semua cantik. Tapi lepas habis je nak masuk PKP2, saya keluar rumah, saya masuk kandang, saya tengok semua kuda kurap. Gambar cantik rupanya, gambar tak tahulah, gambar fake lah maksudnya. So maknanya kuda tu dia tak mandikan, dia tak grooming, dia banyak lepaskan ke padang. So apa yang terjadi ialah bila dia lepaskan semua ke padang, kuda tu berinteraksi dengan kuda yang kurap. So dia berjangkit dengan sesama diorang. Bila kurap tu merebak, teruk, so kita punya kos jadi lagi tinggi tau sebenarnya. Masa PKP1 tu lah mengajar saya erti suka duka. So masa PKP1 memang saya tengok kuda cantik, sihat, gemuk. Bila masuk PKP2 rupanya dia tak mandikan kuda ataupun dia tak asingkan alat grooming semua. Bila saya dah masuk, saya tengok semua kurap, apa yang kita kena buat ialah kita kena disinfect semua, cuci dengan Dettol. Semua kandang buka, semua buang sawdust, bedding tu semua kosongkan, licin, basuh betul-betul dengan water jet. Dia disinfect semua kandang. Alat grooming semua disinfect. Kita kena mandikan balik kuda tu, kikis dia punya kurap-kurap yang kerak-kerak tu. Kadang-kadang dia orang berlumpur kan, dia orang guling-guling kat tanah hujan. So
So bila lumpur banyak-banyak tapi dia tak mandikan pula, so dia jadi berkerak-kerak. So kita kena kikis semua, bersihkan, sapu ubat, sapu sabun yang untuk alergi. Macam tu kan. So untuk bagi kurang sabun tu tak kuat sangat supaya dia tak kering, dia punya moist kulit dia. Macam orang eczema lah, dia ada sabun khas ni. So macam tu lah. Jadi kos tu lebih tinggi sebenarnya dan susah nak jaga kuda yang dah sakit. So better kita jaga kandang kita agar selesa dan bersih supaya kita tak perlu susah di kemudian hari. Okay, ni contoh tempat untuk merapi bulu kuda. Ni kandang-kandang, ni di BKL. Saya ambil kandang dia. Di BKL ni tempat grooming area, dia nak pasang saddle apa semua. Bulu kaki kuda ni ada feather. Bulu dia tebal, dia cold blood. Dia macam Persian punya kuda. Bulu dia cantik. Curly hair. Yang ni di kandang baru Rubinga Gombak. Ni kandang Rubinga Gombak lama, tempat mandikan kuda. Diikat tali kat sini, tapi sebenarnya tali ni dia tak ikat mati ni. Semua ni tali semua tak ikat mati ni. Memang khas untuk nak lepaskan. Ni budak darjah 1 ni. Saya mengajar sekolah rendah Islam Seriti. Seriti Al-Mustaqim Gombak. Orang datang 40 orang. Apa diorang kena buat ialah hari-hari datang cuci kandang, buang tahi kuda. Lepas tu grooming. Sikat rambut kuda semua. Ada 8 ekor kuda, semua diorang kena sikat. So, nampak kita masukkan dia dalam grooming area. Kita dah masuk dalam satu box ni. So kuda tak ada masalah lah tendang. Dia boleh berkomunikasi dengan kuda dengan elok. Cuma ada kuda yang jenis suka gigit, yang tu kita kena pakaikan dia cover lah, mouth cover. Cuma yang kuda-kuda macam ni biasanya diorang tak ada gigit lah. Kita kena tengok telinga dia, ingat modul 1 kita tengok telinga kuda. Kalau kuda tu mood dia baik, okey lah, tak ada masalah. Ni ramai-ramai ni duk sikat kuda. Ni kat kanan lain pula. Ni macam ni lah. Dia ada satu kawasan untuk merapi bulu kuda khas. Ni untuk bilik rawatan kuarantin yang saya cakap tadi, penyakit strangles. Ni penyakit yang mana boleh menyebabkan penyakit berjangkit yang sangat dahsyat dan boleh menyebabkan kematian lah. Biasanya dah kena strangles ni biasa matilah end up. Doktor akan put to sleep. Sama dengan yang African horse sickness. Bila once ada simptom apa semua, doktor tengok dah tenat ni, memang akan bunuh. Sebab dia akan mudah berjangkit dengan kuda lain. So better daripada dia mati, dia menjangkitkan ke beratus-ratus ekor kuda sampai banyak yang mati. So biasa doktor akan terus matikan. Ni worms. Ni ringworm. Yang mana worms ni boleh menyebabkan berjangkit juga. Kalau ada seekor kuda yang kena worms, bagilah ubat cacing. Kalau tak, nanti dia berjangkit kuda lain pula. Ni bilik kuarantin lah. Ni contoh kuda, kita tengok cara dia berdiri, telinga dia macam ni. Dia penat, dia stres, dia tak sihat, dia rasa tak sihat, kan? Jatuh badan dia. Kita nampak lah. Okay, ni bilik kuarantin yang betul-betul untuk contoh macam strangles tu, dia tutup habis. Dia tak bagi chance untuk airborne dengan kandang sebelah. Okay, dalam kandang kita ada tadi sick bay, ada tempat grooming kan. Salah satunya lagi yang paling penting kena ada store makanan. Store makanan ni kena mestilah tempat yang kering, bersih, jauh dari bahan api. Dan kenapa jauh dari bahan api? Sebab ni rumput-rumput ni, hay ni boleh menyebabkan merebaknya api lah. Kita tak nak juga ada keracunan tikus, kencing tikus kan. So kita tak nak tikus mudah masuk, kucing beranak pula kat dalam store makanan. Kita tak nak macam tu. Sebab nanti air kencing haiwan lain ni menyebabkan bakteria kepada makanan kuda. So end up nanti kan kuda kena kencing tikus pula. Okay, dan yang paling penting pengudaraan yang bagus sebab kita tak nak dia kepam sampai boleh berkulat semua ni makanan-makanan ni, pellet ni. Pellet ni yang chaff apa semua ni yang menyebabkan lalat suka datang. Bila panas kan, kebetulan atap zinc. So panas haba tu menyebabkan bau macam bau belacan. Dia punya pellet tu ada molasses. Molasses ni campuran gula merah. So kadang-kadang bau dia tu memang lalat suka duduk kat sini, kawasan ni. So kita tak nak juga dengan kepamnya tu menyebabkan makanan-makanan ni senang tumbuh kulat. Penting sangat-sangat ni nama dia pellet.
kayu macam kayu katil bawah katil kan. So ni kayu-kayu yang macam ni, pallet ni penting untuk mengelakkan, memberi pengudaraan lah supaya tak kepam. So udara boleh masuk dari bawah, kita susun beg makanan, tak adalah dia kepam. Ni store peralatan mestilah tersusun cantik, dan yang ni dekat Maips ni. Saya punya saya buat lagi cantik. Ada nama setiap ni, disusun dengan tali masing-masing. Seekor satu. Sebab dekat Maips ni ada 35 ekor, 36 ekor. So dia macam ni lah susunan dia. Ni digombak. Saya ambil saddle pun kalau boleh seekor satu kuda. Okay, store peralatan ni mestilah kering, peredaran udara yang baik, muat untuk simpan. Peralatan-peralatan macam pelana kan mahal, orang suka curi. Dan kalau boleh store ubat-ubatan, kena check selalu expired ke tak, susun elok-elok supaya tak ada keracunan apa-apalah. Boleh-boleh lagi kalau tikus tadi kan saya cakap. Okay, dan tapak pelurusan tinja ni yang saya cakap, masuk pack dalam guni. Jangan dalam kandang, dia mesti dekat dengan kandang tapi bukan dalam kandang, dia jauh sikit keluar supaya tak adalah lalat banyak sangat ke macam kan. Dan bakteria lah paling penting sekali, kita tak nak ada. So dia letak contoh yang ni sebulan, yang ni dah 2 bulan. So dia jual, dia pack jual. So ini dia kompos kat sini je lah. Memang cantik tau, sebab bila kita kompos contoh dah 2 bulan macam tu kan, saya tanam pokok cermai berbuah banyak, letak tanah, dia dah jadi tanah hitam tau lepas 2 bulan. Saya tanam pokok limau nipis, dia berbuah sampai pokok tu pun dah tak larat dah nak tampung buah banyak sangat. Memang subur lah. Tapi yang paling penting sekali, taik kuda ni janganlah dekat dengan store makanan dan kejiranan, sebab kita nak respect lah, tak nak jiran kata apa bau busuk ke kandang. Okay. Rubinga gombak ni menariknya, kiri kanan depan belakang semua rumah kawasan perumahan orang. So setakat ni alhamdulillah tak ada yang komplain lalat banyak. Yang komplain lalat banyak tu pernah, tapi rupanya sebab sampah sarap kawasan perumahan dia, bukan kandang kuda. So far kandang kuda memang takkan bau. Kalau rubinga gombak lah, masuk dia memang tak ada bau apa-apa. Rubinga Maips tu saya tak pastilah. Tapi biasanya kita pergi kandang kuda jarang bau taik kuda busuk. Sebab taik kuda ni dia macam rumput lagi. Dia kalau busuk sangat tu mungkin berapa minit selepas dia keluar lah. Tapi lepas macam dalam sejam 2 jam dia memang taik tu takkan bau busuk yang teramat. Kecuali masa kita marking stable, ni kita bersihkan kandang, bau amonia, air kencing dia tu yang tu busuk. Tapi kalau taik ni biasanya jarang. Kita buka taik dia tu, kita tengok rumput lagi. Okay, tempat penyimpanan habuk kayu, kita mesti ada store khas untuk habuk kayu, bending ni. Dan kalau boleh dia jauh daripada kawasan angin bintang, supaya macam jauh daripada angin, contoh angin ribut kan, tak adalah semua habuk kayu tu berterbangan ke mana-mana. So kita dia tutupkan canvas sikit. Macam ni saya letak canvas extension supaya bila hujan tak kena basah kan. So, mudah untuk lori masuk keluar dan mudah untuk lori tu tuang dia punya habuk kayu dia. Dan mestilah kawasan dia sedikit tinggi daripada lantai keliling untuk elak banjir air masuk. Dan kalau banjir pun air tu akan keluar balik. Maksudnya dia berbentuk landai lah. Berbukit lah sikit supaya air tu keluar daripada kandang. Tak nak nanti kat dalam ni berlopak pula kan. Dan mudah akses untuk kita budak-budak ni. Tengok budak-budak ni. Ni semua budak yang kita buat program untuk pemulihan akhlak. Budak-budak datang buat kerja-kerja marking the stables. So very fun. Mula-mula ada remaja yang jenis yang macam dia dah biasa ada masalah disiplin, tak nak bercakap apa semua kan, tak nak cooperate. Tapi bila kita ajak buat kandang kuda, buat jaga-jaga kuda ni, terus berubah karakter dia. Terus jadi berkepimpinan pula. Mak dia pun terkejut. Boleh bercakap pula budak tu. Asal-asalnya budak tu memang diam, mulut dia macam tak nak bercakap langsung, memang macam asyik nak marah je kan. Tapi bila ada team building punya program, alhamdulillah nampaklah dia orang sangat-sangat cooperate antara satu sama lain. So yang paling penting ialah ni lah, tempat kawasan ni dekat dengan kandang. Dan okey, kesimpulannya ialah kandang kita kenalah
selamat, selesa dan bersih. Pengurusan yang baik akan mengurangkan tekanan stres ke atas kuda, dapat elakkan penyakit berjangkit dan kurangkan kos perubatan dan rawatan kuda. Untuk jimat, kandang kuda ni mestilah guna bahan-bahan yang terpakai. Contoh kayu-kayu lama yang tadi saya tunjukkan, ada kandang tu dia pakai kayu-kayu, mana kayu-kayu balak kan, yang lama-lama yang berkualiti. Dan besi-besi banyak kadang-kadang construction orang tinggalkan barang-barang yang lebih-lebih tu kita boleh minta untuk infak, contoh untuk buka kandang. Dan besi-besi yang kadang-kadang besi dan kayu yang lama ni lebih kukuh daripada yang baru kita beli. So bolehlah kalau siapa plan nak buka kandang sendiri kan, boleh bincang lah nanti. Kalau ada bahan-bahan pembinaan yang terpakai, so kita boleh reuse balik kan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Ada soalan? Puan, perlu sangat ke lampu di waktu malam untuk kuda ni? Oh, okey. Kalau untuk modul 1 hari tu saya ada cerita kan, kuda ni dia haiwan yang diburu. So dia akan hidup berkumpulan dan bergilir hirasah tau. Hirasah ni maksudnya dia berjaga malam. So ada kuda yang dia akan tidur, ada kuda yang dia akan alert, sentiasa alert. So soalan dia perlu tak buka lampu? Bagi saya perlu. Bagi saya perlu sebab kadang-kadang kita nak kena check juga. Kuda ni biasa dia akan sakit. Macam dia nak kolik kan. Tahu kolik? Tahu kolik? Tak. Nyakut kolik. Okay. Kuda ni most cases lah kuda mati kat sini bukan wabak-wabak yang macam tadi yang saya cerita tu. Sebab tu wabak-wabak tu macam banyak dekat luar negara lah. Dekat Malaysia ni banyak masalah kolik. Kolik ni kuda tu dia overwork, dia terlebih bekerja, lepas tu kurang air, dia macam demam ke, dia dehydrated sikit, dia terus kolik. Perut dia jadi sembelit, usus dia bermasalah lah. Dan kuda tu akan start baring, berguling-guling sampai usus dia terbelit sampai pecah, ruptured, berak berdarah dan terus mati immediately. So biasanya dalam 12 jam confirm mati lah biasa kalau kolik. Kalau tak rawat dengan cepat lah. Lebih 12 jam je biasanya tak ada harapan lah. Macam tu. So untuk stable owner, malam adalah nightmare. So kita akan macam pekerja kena 24 hours ada dekat kandang. So shift yang malam tu pukul 10 malam diorang kena keluar tengok kuda. Kena pasang lampu lah. Tengok kalau ada kuda yang nampak macam baring ataupun gigit-gigit perut dia macam berguling-guling, macam sakit kan, mengerang sakit. Dia tak bunyi tau kuda ni, dia kolik dia akan macam baring, duduk lama. Pelik lah untuk kuda yang macam tu. So dia kena alert lah, dia tengok kalau kuda tu macam nampak lain sikit daripada yang lain, dia kena cepat-cepat keluarkan, exercisekan dia, bagi dia kentut-kentut, berak. Tu pengalaman kolik lah. Okey, kuda ni berapa masa dia ambil masa dia rest dalam keadaan dia duduk? Oh, untuk dia duduk tak lama. Dia macam ni. Kita kalau contohlah orang yang sangat gemuk kan, untuk dia mencangkung dia perlu berapa minit. Kalau tak dia kebas kaki kan, ataupun dia duduk apa panggil, duduk antara dua sujud tu, dia duduk lama. Untuk orang yang gemuk dia duduk lama, kejap lagi nanti dia kebas kan. So sama juga dengan kuda. Kuda ni dia berat, binatang yang dia tidur berdiri sebenarnya. Kuda ni dia banyak tidur berdiri. So dia tidur dalam 2 minit, 10 minit dia tidur berdiri. Mata dia kita nampak macam apa, lali-lali macam tu kan. Tertutup macam tu. So dia akan, kepala dia kadang-kadang mengangguk-angguk. Dia tidur macam tu sebab dia prey animals, binatang yang sentiasa diburu. So dia kena alert. Telinga dia sentiasa macam radar. So biasanya kalau dia duduk pun tak lebih dari 15 minit, setengah jam dia akan bangun balik. So kenapa dia tak suka tidur baring? Kenapa dia tak suka tidur duduk atau baring? Sebab nanti dia akan kebas dan ambil masa untuk dia bangun lari. Sebab dia haiwan mangsa.
So you kena faham macam as if ada singa yang datang nak kejar dia. So dia nak duduk tu, dia kena fikir 2-3 kali dia nak duduk ke tak nak. Macam tu lah. That's why tadi saya cerita kuda tu dia macam suka duduk berkumpulan dan dia lebih tenang kalau ada cahaya sikit, so dia boleh tengok-tengok. Kuda-kuda yang dia macam hidup berkumpulan. So macam hari ni kau kuda A kau jangan tidur dia ada ketua tau dalam kumpulan dia. So yang ketua ni akan decide kau kuda A kau jangan tidur hari ni. Esok giliran B pula tak tidur. Esok giliran C pula tak tidur untuk jaga malam. Faham So leadership Walaupun kuda tu kuda padi. walau apa pun jenis kuda. Mana-mana jenis kuda pun. Even yang baby kuda pun dia by 45 minutes lepas born dia dah boleh berlari. So dia kena ingat dia haiwan yang tak boleh duduk senang lah macam tu. Dia tahu dia akan dimaham bila-bila masa. So nature walaupun dalam kandang nature dia pun macam as if kuda liar jugalah. Dia akan berkawan, dia akan berketua. Dia ada organisasi macam tu lah. Dia akan hirasah. Tahu hirasah? Hirasah gilir malam lah, jaga-jaga. Macam askar kan, ada camp-camp malam-malam kan orang jaga gilir-gilir. Macam tu lah, berkurang. Shift. Okay. Soalan menarik. Terima kasih Wan. Falik ada apa-apa soalan? Cik Falik, Cik Khairudin. Okay, minta maaf lah dah pukul 10.30. Puan nak tanya dekat Malaysia ni banyak kes kecurian kuda. Banyak tak soalan dia? Banyak tak kes? Yang saya tak tahu kes kecurian tapi saya tahu kes cabut lari. Maksudnya owner kuda dia sewa kandang, lepas tu dia tak bayar, contoh kat setahun tak bayar. So dalam setahun dalam 1,500 kan. So mungkin dah dalam 20,000 30,000 hutang. So apa dia buat ialah malam-malam dia bawa dia punya float, dia pindahkan ke kandang lain. Gitulah macam ibarat sewa rumah, cabut lari, sewa tempat lain pula. Gitu. Tapi modul maksudnya owner kuda lah. Owner kuda tu bawa lari kuda dia. Okay. Kalau yang modul 1 hari tu saya cakap kan tentang pasport kan. Okay, kenapa ada pasport untuk identiti tu? Kadang-kadang dia letak chip tau. Microchip tu untuk memastikan kuda tu kalau dicuri, especially kuda Arab lah. Dia curi kat mana-mana dia tahu GPS kat mana kuda tu berada. Okay. So kat Malaysia ni Jabatan Perkhilitan kan dia ada letak microchip contoh dekat kambing gurun kan. Ada orang kadang-kadang suka lepaskan kambing gurun, lepaskan haiwan-haiwan yang liar ni. Tapi dia orang letak microchip. So kalau dia jumpa haiwan tu ditangkap lepas tu dibawa ke mana-mana. Contohnya haiwan beruang ke beruang Malayan Sunbear kan. So ada orang bawa balik masuk apartment. So perkhidmatan dia boleh detect ni. So dia boleh saman lah orang yang siapa yang ambil. Macam tu. Ada bukti. So sama juga dengan stable owner yang ada kuda-kuda Arab yang orang cuba curi memang cari nahas lah sebab dia orang akan tahu kat mana kuda tu pergi. So maksudnya owner tu dia ambil kuda dia macam dia nak guna sekejap lah contoh macam tu. Lepas tu dia terus tak datang. Macam mana? Okay, maksudnya dia kan dia sewakan dekat kandang kan. Oh tadi yang kes yang saya cerita ni. Yang kes saya cerita ni salah tu bukan. Kes saya cerita ialah contoh saya owner, saya sewa kandang Rubinga, saya letak kuda saya kat situ untuk saya pakai kan kat situ. So bulan-bulan saya kena bayar dekat kandang Rubinga 1,500 untuk kos makan minum kuda tu. Tapi apa jadi contohnya PKP saya jobless, saya tak ada duit untuk bayar. Tapi saya tak tahu nak letak mana kuda tu. Saya tak nak jual kuda tu. So apa saya buat, saya biar je berhutang dengan Rubinga sampai setahun contohnya. So kos saya dalam contoh 30,000 lah saya hutang dengan Rubinga. So saya tak bayar, tak pernah bayar ni sewa kandang. So, saya letak je, lepas tu owner Rubinga banyak kali tanya, ni bila nak bayar, saya pun tak tahu je kan. Nanti tunggu saya dapat kerja dululah baru saya bayar. Akhir sekali, apa saya buat,
Malam-malam saya panggil float orang, maknanya kereta kuda datang ambil kuda saya, rompak kuda saya, pindahkan ke stable lain. Saya sewa stable lain pula. So maknanya hutang tadi 30,000 dah lah tak bayar, kuda bawa lari cabut. Faham? So tu biasa berlaku lah orang Melayu. Tapi kes curi kuda setakat ni tak pernah lagi lah saya dengar. Tak tahu lah tempat lain. Sebab apa pun ada beritahu yang pasal tak boleh letak kawat kan. Oh, kawat besi tu. Itu untuk keselamatan kuda. Tapi setakat ni kuda dicuri, biasanya kuda ni tak jauh mana lah boleh dia pergi. Kalau dia pergi pun orang kan tahu markings dia kan. Tanda kuda tu. Okay. Paling tak pun pagar kunci lah. Sebab kita nak bawa lari kuda, kita terpaksa bawa lari sekali dengan, kita kena masuk sekali dengan lori dia kan. Dengan maksudnya kereta kuda yang besar. Float kita panggil. So obviously akan nampak lah. So kebanyakan yang saya cerita tadi, kes kecurian, owner ambil kuda dia tu curi, dia kautim dengan pekerja lah biasanya. Dia akan kautim dengan pekerja kandang tanpa owner kandang tahu. So dia akan cakap lah, hari ni saya nak kena ambil kuda saya, sorry on the spot, tak beritahu macam tu. So kebetulan pula pekerja Indonesia jenis yang blur-blur tak faham. Okay, bagi. Saya tahu sebab Mafek dulu pernah kuda Mafek, orang tu tak bayar 30,000, dia curi, maknanya dia ambil owner tu Cina, doktor pakar Cina. So dia hutang dengan stable Mafek, dia bawa lari kuda dia, nama Shine. Dia bawa lari tengah-tengah malam ni. Tiba-tiba pergi kandang Rubinga, minta nak sewa kat kandang Rubinga. So dia pun letak kuda dia dekat kandang Rubinga. Lepas tu dia dah tak muncul-muncul lah. Dia tak bayar sewa, tak bayar apa. Lepas tu dia cakap, tak apalah, you jaga baik sangat, tak apalah, I bagi je lah. Macam tu. Pernah kita dapat kuda free. Nama dia Nur. Asalnya nama dia Shine. So tu salah satu kuda yang dibawa lari daripada Mafek. Saya tahu sebab kebetulan lepas tu coach yang jaga trainer kita orang kat Rubinga ni pernah kerja dengan Mafek sebagai tentera udara, tentera laut. Dia unit berkuda Mafek. Kisah dia lah. Okay. Ada satu lagi. Biasanya berapa anggaran kos minimum untuk buat kandang kuda? Tu soalan yang subjektif sebab berapa ekor kuda yang kita nak letak. Lepas tu kita buat dekat area mana. Contoh kalau kawasan yang area KL Selangor yang contohlah flat area lah, kita anggarkan padang tu bukan berbukit bukau lah, dia memang dah flat kan. So lebih kurang ada dalam 20 hingga 30,000 ada. Tak adalah mahal sangat. 20,000, 30,000 tu masih lagi boleh bincang kalau kita pakai barang terpakai. Okay. Tu untuk berapa? Oh, tu untuk 10 ekor kuda. 10 ekor. Okay. Tapi saya banyak nampak lah sekarang ni stable owner, dia buat pakai atap zinc je. Dia tak ada buat dinding konkrit tau. Dia letak atap zinc untuk sebagai dinding. Okay. Benda tu sebenarnya saya tak pasti bahaya ke tak. Tapi saya rasa bahaya sebab dinding zinc ni bawah dia, permukaan dia mungkin tajam. Atas dia tajam kan. Saya tak pasti, saya kena melawat lah kadang-kadang. Ada banyak orang Melayu yang sekarang ni sebab musim PKP, diorang jual kuda murah-murah kan. So orang beli je kuda. So diorang letak liar dekat padang ataupun diorang buat stable pakai atap zinc je. Dinding-dinding atap macam tu. Just untuk cover hujan. Tapi bagi saya kalau tak selesa boleh menyebabkan long term effect kuda punya kaki lah, infection. Sebab tu kena ada macam proper concrete. Macam yang tadi saya tunjukkan gambar-gambar. Selesa lah sikit. Yelah macam kita lah. Contoh kita kena hujan lebat, kita berteduh bawah awning je. Dengan duduk dalam rumah. Mana yang lagi selesa? Hujan ribut. So duduk bawah awning lebih menakutkan kan. Hujan
sejuk dengan panasnya panas sangat, kalau sejuk sangat. Lebih kurang macam tu lah. Sama lah dengan kuda, dia nak tempat yang lebih selesa. Kuda ni dia, kalau kuda padi dia okey, kalau kuda thoroughbred dia mudah sensitif. Dia kalau dia stres dia akan mulalah turun berat badan, tak selera makan. Dia macam kuda luar negara, Mak Saleh datang Malaysia tiba-tiba kena ubah sana ubah sini, ubah sana ubah sini. Dia jadi macam stres. Bila stres badan dia memang akan lose weight, dia akan kemurungan. Bila kita nak naik dia pun dia macam tak beri kerjasama. Gitulah lebih kurang. So kita nak kuda tu jinak, kita nak kuda tu dengar kata, kita kena memahami kuda tu lebih dalam. Kena tahu, oh dia ni tengah stres, oh dia lose weight. Kandang dia tak cukup bedding. So menyebabkan dia luka-luka. Okay, rasanya dah 10.41. Ada lagi soalan ke? Ataupun boleh ni lah WhatsApp saya. Saya rasa sebab saya sekarang di rumah mak mertua, kena balik dulu. Okay, terima kasih banyak. Ada apa-apa nak cakap lagi? Baik, terima kasih. Puan, Okay. ada satu soalan. Hmm? Itu saya ada terbaca dalam grup Telegram tu, kata kuda dengan kucing Kucing kawan. boleh berkawan kan? Kalau kuda dengan anjing macam mana? Oh, boleh juga berkawan, cuma jarang lah. Biasa kuda dan kucing dia memang very friendly. Okey. Kuda dan anjing ni dia haiwan buruan. Kucing pemburu juga. Kucing kan mata dia kat depan dua kan. Dia memburu tikus. Tapi dia lebih manja. So kuda bersifat manja. Anjing dia ada agresif dia. So karakter kucing dan kuda ni ada persamaan lah. Itu manja lah. Dia boleh bina persahabatan lah gitu. Anjing saya pernah nampak lah dekat di ARC, dekat GHRC saya pergi. Memang anjing dia tak jadi kawan yang serapat kucing dan kuda. Berkongsi cerita macam tu. Anjing dia lebih macam nampak liar, dia lebih macam nak jaga tempat, jaga kawasan, nak jadi pengawas lah macam tu. Tapi kalau untuk jadi macam as if sahabat, kaunselor macam tu biasanya kucing dan kuda. Kucing dengan kuda. Okay. Alright. Okay, alright. Terima kasih banyak. Okay, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.